Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa khabar murid-murid? Cikgu doakan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera, sihat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita bersama-sama menerokai mata pelajaran Amalan lazim pelajaran 1 yang bertajuk tajuknya ialah istihlaf. Hari ini kita akan belajar tajuk istihlaf dalam solat berjemaah. Okey, yang dah ada kitab, boleh buka kitab amalan lazim. Buka pelajaran 1, Ustaz 1, Ustaz 2, Ustaz 3. Okey, sambil jadi bahan rujukan. Okey, kita seterusnya. Apakah makna istihlaf? Pengertian. Okey, istihlaf ialah imam keluar dari solatnya kerana berhadas atau lain, kemudian mengisyaratkan seseorang untuk menggantikan kedudukannya sebagai imam. Cikgu ulang semula. Imam keluar dari solatnya kerana berhadas atau lain, kemudian mengisyaratkan seseorang untuk menggantikan kedudukannya sebagai imam. Okey, istihlaf ni bermaksud imam keluar dari solat berjemaah kerana berhadas atau lain, lalu mengisyaratkan seseorang makmum yang ada di belakangnya untuk menggantikannya sebagai imam dalam solat tersebut. Itulah makna istihlaf. Okey, seterusnya hukum istihlaf. Okey, apakah hukum istihlaf? Hukumnya harus. Hukum istihlaf ialah harus bertepatan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah, iaitu Nabi Muhammad telah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam yang sedang solat berjemaah bersama para sahabat. Okey, jadinya dekat sini ditunjukkan hukum istihlaf ialah harus berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah menggantikan Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam dalam solat berjemaah. Okey, hukum ni harus. Ingat hukum istihlaf ialah harus. Okey, kaedah imam melakukan istihlaf dalam solat. Ada beberapa kaedah yang akan cikgu tunjukkan. Kaedah imam melakukan istihlaf dalam solat. Istihlaf apa? Imam keluar daripada solatnya. Okey. Kaedah dia yang pertama, imam mengisyaratkan seseorang yang dipilih untuk menggantikan sebagai imam, atau imam memegang pakaian makmum lalu menarik makmum ke mihrab, iaitu tempat solat imam. Okey, kaedah yang pertama, imam mengisyaratkan seseorang makmum yang berada di belakangnya yang dipilih untuk menggantikan sebagai imam, atau imam memegang pakaian makmum tersebut lalu menariknya ke mihrab ataupun menariknya ke depan, ke tempat imam untuk menggantikan kedudukan imam sebagai imam dalam solat berjemaah. Kaedah kedua pula. Kaedah kedua, imam keluar sambil membongkok sedikit dan meletakkan tangan ke hidung, memberi sangkaan yang hidungnya berdarah. Kaedah kedua, imam tersebut keluar sambil membongkokkan sedikit badannya dan meletakkan tangan ke hidung. Untuk apa? Untuk memberi sangkaan yang hidungnya ni berdarah. Okey, itu kaedah kedua. Okey, kaedah seterusnya pula. Kaedah yang ketiga,
istihlaf mesti dilakukan dengan isyarat, bukan dengan suara jika dirasakan perlu. Okey, yang ketiga ni kaedah dilakukan dengan isyarat. Mesti dilakukan dengan isyarat, bukan dengan suara jika rasa perlu. Okey ya. Seterusnya, ni yang pertama, imam menunjukkan dengan jarinya bagi bilangan rakaat solat. Yang pertama, imam menunjukkan jarinya bilangan rakaat solat. Contoh, tinggal lagi 2 rakaat. Imam tunjuk 2 dengan jari. Maknanya apa? Tinggal lagi 2 rakaat. Okey. Yang kedua, meletakkan tangan di atas lutut sebagai tanda meninggalkan rukuk. Okey, dia letak tangan, imam tu letak tangan ke atas lututnya sebagai apa? Sebagai tanda meninggalkan rukuk. Okey, yang ketiga, meletakkan tangan di atas dahi sebagai tanda meninggalkan sujud. Letak tangan, imam tu letak tangan atas dahi, tanda apa? Tanda meninggalkan sujud. Okey, yang keempat, meletakkan tangan di atas mulut sebagai tanda meninggalkan bacaan. Okey, meletakkan tangan kat atas mulut sebagai tanda meninggalkan bacaan. Tu isyarat-isyarat yang dilakukan imam apabila dia keluar daripada solat berjemaah tu, untuk meninggalkan isyarat pada makmum yang akan menggantikannya sebagai imam. Tu apa, jari menunjukkan bilangan rakaat, letak tangan atas lutut sebagai tanda meninggalkan rukuk, letak tangan atas dahi menandakan apa, meninggalkan sujud, letak tangan atas mulut menandakan meninggalkan bacaan. Okey, itu kaedah-kaedah yang dilakukan imam apabila meninggalkan solat berjemaah, iaitu istihlaf. Okey, seterusnya pula pergerakan yang dibenarkan dalam solat. Okey, ada beberapa pergerakan yang dibenarkan dalam solat. Dibenarkan, jadi solatnya tak batal. Jadi dibenarkan pergerakan-pergerakan tersebut. Okey. Gerakan yang pertama, mengisi saf yang kosong atau merapatkan saf. Jadi dalam saf tu ada ruang kosong. Jadi kita boleh bergerak untuk mengisi ataupun merapatkan saf. Jadi pergerakan tu dibenarkan dalam solat. Okay, seterusnya, menutup kembali aurat jika pakaian tersingkap menampakkan aurat. Menutup kembali aurat. Tentu tengah solat ternampak sikit aurat, jadi boleh tutup aurat tersebut. Jadi pergerakannya dibenarkan dalam solat. Okay, yang seterusnya, menggantikan tempat imam sekiranya imam terbatal solatnya. Tadi yang kita belajar istihlaf. Jadi pergerakan tu dibenarkan dalam solat. Makmum ke depan untuk menggantikan imam. Jadi pergerakan tu dibenarkan dalam solat. Okay, seterusnya, menghindari najis jika kelebihan jelas najis tersebut. Maksudnya menghindari najis jika kelihatan jelas najis tersebut. Nampak najis, kita perlu hindari, elak najis tu jika kita nampak najis tu dengan jelas. Okey, seterusnya, menggaru bahagian tubuh yang gatal. Okey, kalau kita garu atau rasa bahagian tubuh kita gatal, kita gerakan menggaru bahagian tubuh yang gatal dibenarkan dalam solat. Yang seterusnya, menutup mulut ketika menguap atau bersin. Tengah solat tu kita rasa menguap, boleh tutup tutup mulut, ataupun nak bersin boleh tutup mulut. Pergerakan tangan tutup mulut tu apabila menguap atau bersin, pergerakan tersebut dibenarkan dalam solat. Seterusnya, membetulkan kedudukan saf apabila ada tambahan makmum. Jadi boleh betulkan kedudukan saf tu apabila ada penambahan makmum yang baru masuk dalam solat jemaah tersebut.
Seterusnya, menarik jemaah lain supaya merapatkan saf. Contoh, kita solat berjemaah, sebelah sebelah kita ni ada ruang kosong. Jadi kita boleh tarik jemaah lagi sebelah, tarik pakaian dia untuk supaya dia merapatkan saf. Gerakan tersebut dibenarkan dalam solat. Seterusnya, menghalang seseorang yang ingin melintasi di hadapan ketika solat. Diorang nak lintas kita, nak lalu hadapan kita ketika kita sedang solat. Jadi kita boleh halang dia, halang dengan tangan. Jadi perbuatan tu dibenarkan dalam solat. Seterusnya, mendekati alas tempat solat, iaitu sejadah. Boleh kita dekati, gerakan kita dekatkan sikit diri kita ke tempat sejadah tersebut. Okay, seterusnya, mengambil sapu tangan bagi mengelap hingos jika keluar meleleh. Contoh kita dalam keadaan kurang sihat, kita sesama, hingos meleleh keluar. Jadi kita boleh ambil sapu tangan untuk mengelap hingos yang meleleh. Takut meleleh masuk mulut lah. Jadi kita boleh ambil sapu tangan, ambil kain, kita lap hingos yang meleleh daripada hidung untuk membersihkan hingos-hingos tu. Pergerakan tersebut dibenarkan dalam solat. Okey, itu pergerakan yang dibenarkan dalam solat. Jadi hari ini kita belajar pasal istihlaf. Okey, apa tu istihlaf? Istihlaf ialah imam keluar daripada solatnya kerana apa? Kerana hadas ataupun haid. Lalu dia mengisyaratkan seseorang makmum untuk menggantikannya sebagai imam. Ni itu pengertian istihlaf. Hukum dia apa? Hukum dia harus berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah menggantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai imam dalam solat jemaah. Okay, sampai di sini sajalah penerangan cikgu pada hari ini tentang istihlaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.